Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-16 atau hadis yang ke-15. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. متفق عليه ولفظه للبخاري. Ini hadis di bawah Kitabul Iman lagi. Hadis ini di bawah Kitabul Iman. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas menceritakan, Ibn Abbas meriwayatkan bahawa ketika rombongan Abdul Qais telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, manil qaum atau manil wafd? Siapakah kaum ini atau rombongan manakah ini? Wafd dengan erti rombongan. Lalu mereka menjawab, kaum Rabi'ah, mana kami dari kaum Rabi'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Maka Nabi SAW bersabda, marhaban bil qaum atau bil wafd ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada rombongan atau kaum tersebut tanpa kehinaan dan tanpa penyesalan. Mari dengan kerelaan maksudnya. Kita bincanglah apa maksud khazaya dan nadama tu. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk datang kepada Tuan melainkan pada bulan haram, yaitu bulan yang diharamkan untuk berperang. Kerana di antara kami dan Tuan, mana Pokok Rabi'ah ni bila dia nak datang ke Madinah, dia kena lalu ke sebuah kampung lah. Dia kata di antara kami dan Tuan terdapat satu perkampungan orang kafir dari kalangan kabilah Mudhar. Maka perintahlah kami dengan satu perintah yang muktamad atau kata putus yang boleh kami memberitahunya kepada kaum kami, dan dengannya kami akan masuk syurga. Mereka bertanya mengenai hukum bekas-bekas minuman. Maka baginda telah memerintah mereka 4 perkara dan melarang mereka dari melakukan 4 perkara yang lain. Nabi SAW telah memerintah mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya. Baginda bersabda, adakah kamu ketahui apakah maksud beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya? Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka baginda SAW bersabda, bersaksi maksud beriman kepada Allah tanpa dan dalam masa yang sama tidak menyekutukan Allah, ia bermaksud bersaksi bahawa tiada yang layak disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mendirikan salat, yakni salat fardu 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu memberi 1/5 daripada harta rampasan perang, harta ghanimah, harta khumus, disebut sebagai harta khumus. Nabi SAW telah melarang mereka melakukan 4 perkara, iaitu larangan menggunakan hantam, sejenis bekas daripada tembikar, dubba, iaitu sejenis bekas daripada labu kering, bekas daripada labu tu macam bola tu, dia kering tu tu dia panggil bekas daripada labu yang kering. Naqir, seperti mana yang disebut naqir, iaitu bekas yang diperbuat daripada kayu. Dan muzaffat, iaitu bekas yang disalut dengan tar, Baginda bersabda, hendaklah kamu memelihara perkara-perkara ini, yakni amalkan, dan beritahulah ia kepada kaum kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang kita baca ni dia lafaz Bukhari, walaupun imam, jadi maknanya lafaz Bukhari dan lafaz Muslim ni ada sedikit perbezaan. Baik, dalam hadis ini, hadis yang ke-16 ini, kalau mengikut kitab saya ni lah, hadis yang ke-16, itu hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi sebelum kita masuk terus membicarakan tentang makna hadis, pengajaran dan bincanglah berkenaan hadis ini, cuba kita tengok dulu sepintas lalu secara ringkas berkenaan dengan perawi pertama hadis ini, itu sahabat radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ini dalam hadis yang ke-16 ini, kita pertama kalilah kita jumpa dengan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah, nama dia sebenarnya Abdullah
bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Abdullah anak Abbas anak Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Mana dia ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Abbas, jadi anak dia ada nama Abbas. Dia nama Abdullah. Ayah dia Abbas. Ada juga anak dia pun nama Abbas. Sebab tu orang panggil juga dia ni, selain pada Ibnu Abbas, dia juga adalah Abul Abbas. Dia asalnya daripada Mekah lah, tinggal di Mekah. Kemudian dia hijrah, dia tinggal di Madinah. Kemudian selepas itu dia tinggal di Taif. Sebab tu disebut dia ni Makki Madani Taifi. Ibu dia, ibu Ibnu Abbas ini, nama dia Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra bintil Haris, adik-beradik Maimunah. Adik-beradik Maimunah. Maimunah ni siapa dia? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mak dia tu nama Ummul Fadl. Mak siapa? Mak Abdullah bin Abbas. Mana Abbas ini, pak dawah Nabi ni, dia nikah dengan adik-beradik Maimunah ni lah. Sebab Ummul Fadl itu isteri Abbas itu. Ummul Fadl nama dia Lubabah Al-Kubra. Jadi makna selain daripada sepupu, mana dia jadi mana anak dara lah kira-kira. Gitu dia berkait kot. Dia dilahirkan di Syam. Dia dilahirkan di lembah Abi Talib, lembah Bani Hashim. Sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, Nabi SAW wafat ketika Ibnu Abbas ini berumur 13 tahun. 13 tahun. Ada juga ulama, misalnya Imam Ahmad sebut 15 tahun. Tetapi hak yang kata 13 tahun itulah pendapat yang lebih kukuh. Wal awwal asbat. Mana pendapat yang kata Ibnu Abbas ini berumur 13 tahun ketika Nabi wafat itu pendapat tu lebih kuat berbanding pendapat yang mengatakan 15 tahun. Atau pendapat lebih kuat lagi adalah 13 tahun. Ibnu Abbas ini digelarkan di Al-Hibr wal Bahr kerana banyaknya ilmu dia. Siapa panggil Al-Hibr? Hibr ni mana pendeta lah, seolah lagi Hibrul Ummah, pendeta umat. Al-Bahru makna lautan. Digambarkan dia sebagai Al-Bahru, lautan. Kerana apa? Li kasrati ilmi, kerana dia ni orang yang banyak ilmu. Dan dia ni mahir tentang ilmu tafsiran Quran, tarjumanul Quran. Dia mahir. Kerana Nabi doa kepada dia. Beberapa kali Nabi doa pada dia supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri ilmu tafsir, ilmu tafsir Quran. Ibnu Abbas. Nabi SAW telah berdoa kepada Ibnu Abbas dengan ilmu supaya Allah kurniakan kepada beliau ilmu kebijaksanaan, ilmu fiqh, yakni pemahaman yang mendalam terhadap agama, dan ilmu ta'wil Quran, tafsir Quran. Dia telah melihat Jibril 2 kali. Dia tengok Jibril 2 kali. Dalam riwayat ada sebut lah. Kata Masruq, ini tabi'i. Kata Masruq, dia kata saya kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbas qultu ajmalun nas. Dia kata Masruq, saya telah melihat, bila saya tengok Ibnu Abbas, mana saya akan kata dia ni orang yang paling cantik, paling comel lah. Bila dia bercakap, ni kata Masruq lagi, saya akan kata afsahun nas, orang yang paling petah bercakap, fasih bahasanya. Bila dia mengajar, wa idza haddatsa qultu a'laman nas. Bila dia mengajar, haddatsa tu mengajar hadis lah, cerita tentang Rasulullah, saya akan kata dia adalah orang yang paling berilmu. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau yudnihi wa yuqarribuh.
Mana dia berapak dengan mana dia mengambil Abdullah ibn Abbas ni, dia letak dalam kerajaan dia sebagai ahli majlis mesyuarat dia bersama ajillatis sahabat, bersama sahabat-sahabat besar lain. Padahalnya umur berapa baru? Belasan tahun lagi lah di zaman Sayyidina Umar tu. Dah kalau Nabi wafat ketika dia umur 13, enggak Sayyidina Bakar 3 tahun lebih ya. Apa tu zaman Sayyidina Umar, maknanya ketika tu umur kita kata 17 tahun lah, lebih kurang tu ya, 17 tahun. SPM betul lepas lagi tu. Apa dia kat tu lah umurnya sudah menjadi ahli majlis mesyuarat bersama dengan ajillatus sahabah, sahabat-sahabat besar, hak senior ni. Ni kelebihan dia. Dan dia ada cerita khusus lah berkenaan dengan dia ni. Ada disebutkan dalam riwayat, kata sahabat-sahabat besar kata, anak kita pun ramai hak sebaya dengan dia tu. Tapi Sayyidina Umar sebutlah, walaupun dia muda tetapi dia ni orang berilmu. Dia Sayyidina Umar ni, dia kira kalau orang tu ada ilmu mana boleh dimanfaatkan untuk perkembangan agama, maka dia ambil. Ini sikap Sayyidina Umar. Biarlah umur muda pun, sebab kalau tua pun tapi tidak berilmu, maka tidaklah jadi lebih semata-mata umur itu manusia tu. Manusia ni tidaklah lebih semata-mata umur. Umur ni ada kelebihan juga, pengalaman dan sebagainya. Tapi semata-mata umur tidaklah jadi menyebabkan seorang itu lebih. Tapi umur jadi lebih dengan umur panjang tu kalau dia isi umur tu dengan perkara yang bermanfaat, atau dalam bahasa mudah kita kata dia wakhija agama. Jadi kelebihan Ibnu Abbas ni sangat banyak lah. Manaqib dia, fadail dia tu masyhur, sangat banyak disebut oleh Nabi SAW. Yang mana dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Syekh Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar telah sebut biodata dia tu dengan panjang lebar. Basata tarjamatahu Al-Hafizu fil Isabah. Hafiz Ibn Hajar sebut dengan panjang lebar, agak detail lah tentang biodata dia. Begitu juga Ibnu Abdul Barri dalam kitab dia Al-Isti'ab, dia sebut juga. Jadi kalau nak tahu lebih detail kena rujuk situ lah. Ibnu Abbas telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 1660 hadis. 1660 hadis. 75 daripada hadis berkenaan adalah hadis yang taraf dia muttafaqun alaih, mana hadis yang peringkat tinggi lah. 28 daripadanya diriwayatkan bersendirian oleh Imam Bukhari. Begitu juga 49 hadis daripada 100,000 lebih tu, 1,600 lebih tu, 49 diriwayatkan secara bersendirian oleh Imam Muslim. Ramai dari kalangan sahabat dan tabi'i meriwayatkan hadis daripada beliau, daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini di akhir umur dia, bila tua tu akhir umur dia, dia buta mata dia. Wa qad kaffa basaruhu fi akhir umri. Buta mata dia jadi buta. Mana kaffa tu mana tertahan asalnya, tertahan mata, mana buta lah. Tu di akhir umur dia. Kata Khazraji, dia kata Ibnu Abbas ni dia dengar hadis, dia dengar sendiri dengan telinga dia hadis daripada Nabi SAW 25 je. 25 ya hadis yang dia dengar sendiri. Hak dia riwayat dengan haddatsana itulah kita kata. Hak dia sendiri dengar sendiri. Jadi banyak lagi baki hadis lain tu hak dia dengar, ambil daripada sahabat, bukan tabi'i, ambil daripada sahabat. Dia ambil daripada sahabat. Dan ulama sepakat terima hadis mursal sahabi ni, semua terima. Ulama terima. Mana sahabat dia mengambil daripada sahabat, tapi cara dia sebut tu nampak macam dia ambil direct daripada Nabi, tapi dia ni sahabat. Ulama terima tu. Kalau mursal tabi'i atau khilaf. Kalau mursal sahabat memang diterima. Ni dalam pengajian ilmu usul hadis lah. Hadis mursal sahabi makbul, diterima oleh ulama. Baik, itu secara ringkas biodata Ibnu Abbas. Baik, dalam hadis ini
Ibnu Abbas menceritakan, dia kata sesungguhnya yakni rombongan Abdul Qais, rombongan Abdul Qais telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik molek juga kita tahu dia guna sini istilah wafdun. Apa maksud wafdun? Sebab kalau dalam bahasa Melayu kita kadang-kadang kita terjemah wafdun, delegasi, rombongan, itu bahasa kita yang menunjukkan makna sama. Tapi wafdun sini yang kita terjemah maknanya rombongan. Tapi dalam bahasa Arab dia lebih bersifat khusus makna dia. Apa dia? Wafdun tu jamak daripada wafid. Rombongan, dia guna kalimah wafd ini dengan erti orang yang pergi bertemu dengan pemimpin, dengan gubernur ataupun pemimpin, dengan membawa membawa maksud atau membawa kehendak kaum dia. Itu maksud dia. Mana dia mari ni, dia bawa hasrat kaum dia. Dia sebagai wakil sahaja, dia panggil wafd. Ni yang dimaksudkan dalam hadis ni. Bukan kata saja-saja pergi nak pergi ziarah biasa gitu, tidak. Ini rombongan ni. Tapi rombongan ni rombongan Abdul Qais ni datang jumpa Nabi kerana bawa delegat, mana bawa satu, kita kata amanah daripada kabilah dia.